قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Beliau berkata lagi, perhatikanlah kedua-dua ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah yang mencipta 7 petala langit dan mencipta bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi, supaya kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita berada pada fasal yang ketiga, kata-kata hikmah ahli tasawuf, dan kita sedang melihat perkataan yang dipetik daripada kitab Minhajul Abidin oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita dah lihat satu perkataan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali berkenaan peri pentingnya ilmu dan juga ibadah. Pada malam ini sambungan masih perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, beliau tu Imam Ghazali lah. Beliau berkata lagi, perhatikanlah kedua-dua ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Dibawa 2 ayat. Ini ayat yang pertama. Satu ayat dia nak tunjuk bahawa tauhid itu penting. Dan yang kedua, dia nak beritahu kepada kita berkenaan dengan ibadah yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Kedua-dua itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi dia petik satu ayat Al-Quran daripada surah At-Talaq ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ini ayat terakhir surah At-Talaq. Allah Ta'ala sebut Allah yang mencipta 7 petala langit dan mencipta bumi seperti itu juga. Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah Allah. Ai, kata ulama tafsir, la ma ya'buduhul musyrikuna minal alihati wal awthan. Yang menciptakan langit dan bumi ini namanya adalah Allah, merujuk kepada zat yang esa, yang tunggal, yang satu-satunya itulah Tuhan. Bukan Tuhan yang diibadati, yang disembah oleh orang-orang musyrik. Minal awthani wal asnam. Sama ada yang disembah oleh orang musyrik, orang kafir itu patung berhala ke, ataupun apa-apa jualah, itu bukan Allah. Kalau sebut Allah je, dia mesti merujuk kepada zat yang satu.
zat yang esa. Sebab tu saya pernah sebut, Allah, kita panggil Allah ini adalah lafzul jalalah, satu lafaz yang menunjukkan keagungan Tuhan. Itu salah satu daripada nama Allah ni apa? Allah ni lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan keagungan Tuhan. Ada juga ulama mengatakan Allah ini adalah ismul mufrad. Yang ni saya sebut, nama dia ismul mufrad. Isim kata nama, mufrad maknanya tunggal ataupun satu. Orang mengaji bahasa, bila sebut isim, bila sebut kata nama, dia boleh berubah daripada mufrad, dia boleh tukar kepada tasniah, kepada musanna, dia boleh bertukar daripada jamak, dia boleh bertukar kepada jamak ataupun kita panggil plural. Macam kalimah apa? Kalimah masjid, katakanlah tu mufrad, maknanya sebuah masjid. Kita boleh ubah kalimah masjid tu untuk menunjukkan dua buah masjid. Kita boleh tambah di belakang dia dengan alif dan nun ataupun ya dan nun. Alif dan nun, ya dan nun tu berbeza tu sebab bergantung kepada kedudukan kalimah tu dalam ayat lah. Sebab kadang-kadang kita berjumpa masjidani, kadang-kadang kita jumpa masjidaini. Dua-dua tu menunjukkan dua buah masjid, tapi kenapa yang satu dengan alif, yang satu lagi dengan ya? Itu bila dia duduk dalam jumlah, bila dia duduk dalam ayat, dia berubah gitulah. Cuma saya nak sebutnya, kalimah masjid yang satu tadi boleh kita jadikan dua, masjidani ataupun masjidaini, dan boleh kita jadikan lebih daripada dua, menunjukkan banyak buah masjid. So kita jadikan masajid, maka merujuk kepada beberapa buah masjid. Begitulah isim-isim yang lain, kata nama yang lain. Rajulun, seorang lelaki. Rajulani, dua orang lelaki. Rijal, merujuk kepada ramai lelaki. Tuan-tuan ambil lah kalimah apa pun, dia ada mufrad, dia ada musanna, dia ada jamak. Kecuali isim Allah. Kecuali Allah. Kalimah Allah ni isim. Isim yang menunjukkan nama bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibul wujud, yang wajib ada. Tapi isim ni istimewanya dia tak boleh ditasniahkan dan tak boleh nak dijamakkan. Tak boleh kita nak jadikan dia dua dan tak boleh kita nak jadikan dia banyak. Sebab dia tak boleh merujuk kepada yang lain, kalimah Allah Ta'ala ni. Sebab tu kita tak setuju dengan orang yang nak menggunakan kalimah Allah tapi dengan makna Tuhan yang lain. Kalau nak guna juga kalimah Allah, Kristian nak guna kalimah Allah, dia mesti kalimah ni merujuk kepada Tuhan yang esa, yang satu je. Maknanya dia kena tinggal lah kepahaman Trinity dia. Tuhan yang tiga tu dia kena tinggal, dia tak boleh terima. Sebab kalimah Allah ni merujuk kepada yang satu sahaja. Bila mana mereka tak boleh terima, maknanya nak kata Tuhan tu ada tiga juga, maka tak boleh gunalah kalimah Allah. Sebab kalimah Allah ni ismul mufrad. Dia khas untuk orang Islam yang memahamkan bahawa Allah ni hanya satu sahaja, tunggal sahaja dia. Dia tak boleh ditasniah, dijadikan musanna, dan tak boleh dijadikan jamak. Yang jadi dua, jadi tiga tu bukan Allah dah lah, bukan zat yang satu tu lah. Dia jadi fahaman yang lain lah, tidak sebagaimana orang lain, orang Islam faham. Jadi sini bila mana Allah Ta'ala sebut Allah, maknanya dia merujuk kepada zat yang satu tu saja. Dialah yang menjadikan langit dan bumi ni. Bukan sebagaimana yang difahami oleh golongan musyrikin, patung-patung mereka ke ataupun kuasa-kuasa lain ke, matahari ke, bintang ke, kuasa gaib apa sekalipun, itu tak termasuk dalam kalimah Allah. Sebab Allah bukan membawa makna yang lain, dia hanya membawa makna merujuk kepada yang esa sahaja. Baik, Allah kata Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun.
Allah ia mencipta 7 petala langit dan mencipta 7 petala bumi. Disebut seperti itu juga. Maknanya seperti itu juga ai sab'an, dengan makna 7 juga. Sebagaimana langit 7 lapis, begitulah juga bumi ni 7 lapis. Perintah Allah, yatanazzalul amru bainahun. Perintah Allah ni ulama tafsir kata qada dan qadar Allah Ta'ala. Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Bainahunna tu merujuk antara langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala satu-satunya yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ni kalimah yang nak di-highlightkan ataupun syahid dalam ayat ni, yang dipetik oleh Al-Imam Al-Ghazali, diletakkan di sini ni untuk menunjukkan ilmu. Penting ilmu, khususnya ilmu tauhid. Kalimah li ta'lamu ni lah supaya kamu tahu, dia merujuk kepada ilmu. Jadi daripada ayat ni merujuk kepada yang esa sahaja, iaitu ilmu tauhid lah ni. Mana ada Tuhan lain, mana ada kuasa lain yang menciptakan langit dan bumi. Ni dia panggil dalil akli dan nakli duduk sini. Dalam ayat ni nakli pun ya, akli pun ya. Nakli ayat tu sendiri, zat ayat tu sendiri dia panggil nakli, mari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang langit bumi ni. Dia yang menciptakan. Kemudian akli pun ya juga. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut sesuatu yang boleh kita capai dengan panca indera. Tiap-tiap orang boleh tengok sendiri. Depan mata dia, atas kepala dia ada langit, di bawah kaki dia ada bumi. Tak ada seorang pun manusia, mana-mana manusia yang kata dia terkeluar daripada langit dan bumi. Tak ada. Cari yang mana? Tak ada. Semua manusia, sama ada mukmin kau kafir kau siapa sekalipun, pasti atas kepala dia ada langit, bawah kaki dia ada bumi. So siapa yang buat langit bumi ni? Allah Ta'ala kata Allah yang buat. Bukan Tuhan kamu, bukan patung kamu, bukan kuasa kamu atau kuasa gaib kamu, tidak. Yang buat itu adalah Allah Ta'ala. Ini ilmu tauhid. Sini Imam Ghazali nak beritahu tauhid tu penting. Cuma tauhid dalam ilmu tasawuf adalah tauhid yang melibatkan rasa, bukan sekadar i'tiqad, bukan sekadar pegangan. Kalau pegangan, setiap orang mukmin memang percaya bahawa yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah. Apa yang berlaku di antara langit dan bumi, yang tanazzalul amru bainahun, qada dan qadar yang berlaku di antara langit dan bumi, semua orang mukmin tahu qada dan qadar itu ketentuan Allah Ta'ala. Tapi saat berlaku ketentuan Allah Ta'ala pada kita, adakah kita nampak yang Allah Ta'ala yang menentu ataupun tak nampak? Tak nampak itulah dia kena lalu ikut ilmu tasawuf. Dia tak lalu ke usuluddin. Usuluddin kalau tanya siapa yang menguji kita sekarang ni, yang menguji kita bertahun dah ni dengan wabak COVID-19 ni, nak mari masjid pun payah, kena SOP tu ini dan sebagainya ni. Siapa yang menguji? Allah. Tapi hati nampak ke tak? Rasa nampak ke tak Tuhan tu? Yang tak nampak itulah nak perlu gilap melalui ilmu tasawuf. Tu tauhid yang berbentuk rasa. Dapat yang tu baru murni ilmu tauhid itu. Kalau setakat i'tiqad saja, kadang-kadang tak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Mula-mula boleh jadi kita, mula-mula mari wabak ni boleh jadi kita pun kena buang kerja ataupun tak boleh berniaga macam biasa. Boleh jadi mari tak puas hati kita. Mari rasa tak senang hati, mari rasa tak reda dan sebagainya. Tapi kalau orang tanya siapa yang bawa wabak ni? Orang cipta ke orang buat ke? Orang buat sekalipun, dia hanya asbab saja. Kalau tak diizin oleh Allah Ta'ala, tak jadi. Kita kata konspirasi, tak apalah, konspirasi lah. Nak terima konspirasi ke tak konspirasi ke, terpulanglah. Yang pentingnya, kalau dia konspirasi sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak izin dia tersebar, tak tersebar dia.
Tapi Allah Ta'ala izin melalui asbab orang buat. Kalau katakanlah begitu, kalau katakanlah konspirasi lah katakan, maka kalau begitu sekalipun dengan izin daripada Allah Ta'ala juga, maka tersebar ke seluruh dunia. Berapa ramai orang yang dah meninggal, bahkan boleh jadi orang yang terdekat dengan kita, anak beranak kita, mak kita, ayah kita, bini kita, adik-beradik, sahabat-sahabat dan sebagainya lah, kembali kepada Allah Ta'ala, meninggal dunia dengan sebab kuman yang kita tak nampak, virus yang kita tak nampak. Kadang-kadang mari dalam hati kita berasa tak puas hati, mari dalam hati kita berasa tak redha. Tu tak redha tu sebab tak nampak tu. Sebab tak nampak itulah perlu digilap melalui ilmu tasawuf. Adapun pada i'tiqad betul dah. Pada i'tiqad memang tak ada kepercayaan, kita yakin dah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mendatangkan yang mengizinkan virus ini masuk dalam dunia, tersebar di merata-ratanya. Maka kita percaya itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan Allah Ta'ala pada kita suami isteri tak dapat anak. Siapakah hari ni 10 tahun kahwin tak dapat anak? Terima, itu kita tahu ketentuan Tuhan. Tapi kadang-kadang tak puas hati, kenapa orang ni kahwin setahun dapat anak dah, aku tak dapat anak lagi. Kadang-kadang duk mari mengeluh dalam hati. Tu waktu tak nampak dia panggil. Tu perlu kepada ilmu tasawuf. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali sini menyebutkan betapa pentingnya ilmu tasawuf, ilmu tauhid ni, tauhid yang melibatkan tauhid rasa dalam hati kita bertuhan. Bukan sekadar pegang saja, pegang Allah Ta'ala lah yang menentukan qada dan qadar. Tu i'tiqad dipanggil, pegang dalam hati kita, putus bahawa tiada yang boleh menentukan qada dan qadar kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak pergi lagi atas, iaitu rasa bertuhan. Rasa biar ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi sini dia nak highlight pada kita ialah li ta'lamu tu lah ilmu. Ilmu tu Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan yang boleh menciptakan langit dan bumi. Apatah lagi Allah Ta'ala guna perkataan khalaqa. Khalaqa ni maknanya mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Itu dipanggil khalaqa. Sebelum ni tak ada lagi contoh langit. Maka Allah Ta'ala pun cipta langit tu tanpa melihat kepada contoh. Maka dia guna perkataan khalaqa. Macam manusia ada juga boleh juga kita guna khalaqa. Contoh orang yang mula-mula mereka cawan, katakanlah mereka gelah, mereka pinggan, mereka kapal terbang. Maknanya dia pun tak berdasarkan kepada contoh juga. Maka dia dikira sebagai khalaqa juga, tapi beza lagi. Allah Ta'ala khalaqa tanpa menggunakan bahan yang sedia ada. Adapun kita ni guna bahan yang sedia ada. Besi Allah Ta'ala jadikan, kalau tanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat. Sekalipun kita buat gelah cawan tu tanpa ada contoh sebelum ni, tapi ambil mana bahan kita nak buat tu? Ambil daripada ciptaan Allah Ta'ala lah. Adapun Allah Ta'ala tak gitu. Allah Ta'ala buat sesuatu tu tanpa ada contoh dan daripada tak ada bahan. Daripada bahan tak ada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bahan dan menciptakan sesuatu itu daripada bahan tersebut. Jadi ahsanul khaliqin itu adalah sebaik-baik pencipta tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau walaupun khaliq guna khalaqa tu boleh kita sandarkan pada manusia secara majas. Baik. Jadi sini dia nak beritahu supaya kita kenal bahawa yang ada di atas kepala kita, langit dan bumi itu, semua tu adalah tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kalau orang kafir maknanya tak ada hujah. Tak ada hujah sebenarnya dia nak tolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau tanya dia, memang dia tak akan kata apa pun. Ya kau patung kau yang buat langit bumi ni? Tak ada seorang orang kafir pun akan kata bahawa patung dia lah yang buat langit bumi. Sebab dia pun kenal patung dia tu hanya duduk dalam rumah dia je. Hanya duduk di kuil dia je. Hanya duduk di church dia je. Dia pun tahu. Habis tu kenapa dia tak beriman juga? Tu ada sifat lain yang menyebabkan dia tolak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut secara logiknya, memang dia akan terima. Sebab dia sendiri pun tak boleh nak tolak. Tak boleh nak tolak bahawa
yang menjadikan langit dan bumi ini adalah patung dan ataupun kepercayaan mereka. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu berkuasa Allah Ta'ala. Baik, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua sekali tu meliputi dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu tu. Baik. Memadailah dengan ayat ini. Ni ayat yang saya sebut tadi, akli dan nakli tu. Nakli pun duduk situ, akli pun duduk situ. Mana akli dia? Langit bumi tu lah. Langit bumi tu dipanggil akli, maknanya kita boleh tengok dengan akal kita. Memadailah dengan ayat ini menunjukkan kelebihan dan keistimewaan ilmu tauhid. Ilmu tauhid pada ilmu usuluddin pun pegangan kita mesti putus yang menjadikan langit dan bumi, hatta kita yang duduk antara langit bumi ni semua Allah Ta'ala. Dialah khalaqa. Satu lagi ilmu tauhid ni yang melibatkan rasa bertauhid. Rasa bertauhid, rasa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat al-khaliq, yang bersifat dengan sifat ar-razzaq, yang bersifat dengan sifat al-wahhab, yang bersifat dengan sifat al-mu'ti, yang bersifat dengan sifat segala sifat kesempurnaan, al-qawi. Tu semua tu Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka, bukan kita tu. Maknanya kalau kita duk berasa kita kuat tu hanya nisbah dia. Hanya majas dia. Kuat engkau ni boleh angkat bangunan, boleh angkat macam tuan-tuan tengok cerita badang kan. Cerita badang, cerita dulu-dulu ada cerita badang. Orang buat cerita cerita dongeng badang, tak tahu ada betul tidaknya, wallahu alam. Cuma badang ni boleh angkat benda-benda berat. Gagah, kuat. Kuat dan gagah yang kita sebut pada badang tu, dia hanyalah majas. Majas maknanya pinjam je. Pada hakikatnya ada kekuatan tak pada dia. Kalau Allah Ta'ala tak beri kekuatan, tak ada lah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan basir, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sami'. Itu Allah Ta'ala yang maha melihat. Adapun kita melihat ni, melihat secara majas. Melihat menggunakan menggunakan alat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, iaitu mata. Tapi adakah dengan mata tu sahaja kita dah boleh melihat? Ramai je orang ada mata tapi tak celak. Maknanya melihat ni bukan duduk di biji mata, bukan duduk di urat-urat saraf dia, tapi ada sifat pelihat yang diletakkan pada manusia tersebut. Jadi semua tu bila kita lihat dengan rasa bertauhid, kita akan nampak Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengizinkan kita melihat. So nampak Allah Ta'ala yang memberi izin kita lihat sebagaimana dia melihat. Allah Ta'ala yang mengizinkan kita mendengar sebagaimana dia bersifat dengan sifat kesempurnaan, itu maha mendengar. Allah Ta'ala yang bersifat dengan dengan sifat kalam, kita boleh bercakap juga. Semua tu mari daripada mana? Suara boleh keluar dengan berbagai bahasa, dengan berbagai nada, dengan berbagai tahap. Lepas tu keluar pula orang boleh faham kalimah-kalimah tu. Mari daripada mana suara ni? Kita kata daripada peti suara. Cuba buka peti suara, ada apa? Tak ada apa, boleh jadi kosong, boleh jadi. Kena tanya doktor lah berkenaan dengan peti suara ni. Cuma kenapa bila kita bertutup, dia keluar bahasa dan boleh difahami. Orang ni boleh bercakap dengan 4-5 bahasa. Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh, bahasa itu, bahasa ini boleh. Dan dia boleh tukar ikut suka dia ya. Bukan macam bukan macam Peter Tape, tidak. Tapi dia boleh tukar. Serta-merta dia boleh tukar. Siapa yang mengizinkan seseorang itu bertutur kalau tidak Allah Ta'ala yang mengizinkan? Semua tu merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita duduk dalam keadaan tahu ilmu tauhid, maka kita akan berasalah, akan merasai hidup ini bertuhan. So bila kita tahu ini adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala boleh melihat, maka malulah nak guna penglihatan ini untuk melihat sesuatu yang tak sepatutnya. Malulah nak mendengar sesuatu yang tak sepatutnya, nak bertutur sesuatu yang tak sepatutnya. Sekarang ni masalahnya kita berasa kita independen daripada Allah Ta'ala. Kita rasa kita ni bebas daripada Allah Ta'ala. Ikut akulah lidah aku. Sedap dia cakap.
Ikut akulah mata aku. Mu ni tak jaga mata lah. Semua apa asyik duk tengok perempuan lalu lalang je kau ni. Ikut akulah mata aku. Ha, sedap tu. Ayat tu. Ikut aku mata aku. Ya, kau mata kita. Mata lendir sendiri tu pun tak ada orang boleh buat. Mak ayah tak boleh buat mata lendir tu. Kalau ketentuan Allah Ta'ala kata keluar budak daripada perut mak dia, tak ada mata. Ataupun ada mata sebutir keluar. Kenapa keluar anak kita ni tak ada mata dua-dua, katakanlah. Sedangkan kita dua-dua ni sihat, keturunan kita tak ada yang buta. Keturunan kita tak ada yang mata tak ada ni. Tapi kenapa keluar tiba-tiba tak ada mata ni? Itu sebab ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan ada biji mata. Dan dia yang menjadikan biji mata tu belum dijadikan pelihat pada mata tersebut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut manusia dikeluarkan daripada perut mak dia. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ja'ala lakumus sam'a. Dia yang menjadikan pendengaran. Telinga tu ada dah tapi pendengaran belum lagi. Cuma Allah Ta'ala susun tu mengikut tertib. Sehingga ulama sains kaji apa panca indera yang mula-mula berfungsi pada seorang kanak-kanak yang keluar daripada perut mak dia. Maka ulama saintis pun mengiyakan yang pertama sekali ialah yang berfungsi pendengaran. Telinga tu ada dah keluar daripada perut mak, dekat telinga molek-molek dah ada dua. Tapi boleh jadi tak terus berfungsi telinga tersebut. Boleh jadi ambil masa setengah jam kau 15 minit kau, yang tu tuan-tuan tanya saya tanya doktor lah. Cuma nak beritahunya Allah Ta'ala susun gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Aku yang jadikan pendengaran. Bila Allah Ta'ala bubuh pendengaran di telinga tu, baru dia boleh dengar. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian aku jadikan dia penglihatan. Barulah dia boleh melihat. Mata dah ada dah. Tapi mata tak nampak lagi. Sebab apa? Allah Ta'ala tak letak penglihatan di situ. Kalau setakat ada mata ainun, kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan ainun? Allah Ta'ala guna absar. Itu merujuk kepada bukan mata lendir tersebut yang berfungsi sebenarnya. Dia adalah sifat pelihat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba dia ataupun kepada makhluk dia. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan melihat dan merasa bahawa segala-galanya adalah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jiwa kita ni dipanggil jiwa seorang yang bertauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatta dengan diri kita pun. So kita tak akan merasalah kewujudan diri kita, rasa kewujudan diri kita sendiri tanpa bergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ilmu tauhid, kata Imam Ghazali. Yang kedua, dia kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ni ayat glamour surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah yang kedua, dia mari nak sebut pentingnya ibadat pula. Tadi tauhid. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini saya sebut perkataan khalaqa tadi merujuk kepada Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu, jin dan manusia kalau dalam ayat ni, tanpa ada contoh. Tanpa ada contoh. Manusia dia cipta robot tu, dia ada contoh dah macam mana nak cipta robot. Dia tengok manusia serupa dengan diri dia, ada kepala, ada tangan, ada kaki, jadilah manusia. Macam mana kita nak buat tangan? Tengok tangan manusia fungsi dia macam mana, tengok kaki dia berfungsi macam mana. Tu melakukan ataupun mencipta sesuatu berdasarkan apa yang dah ada sebagai contoh. Adapun Allah Ta'ala bila dia guna khalaqa, maknanya tak ada contoh. Macam mana nak buat jin? Tak ada contoh pun, tapi Allah Ta'ala boleh cipta. Macam mana nak buat manusia? Tak ada contoh pun, tapi Allah Ta'ala boleh cipta. Itu merujuk kepada perkataan khalaqa. Baik, jadi Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa Allah Ta'ala dahulukan jin daripada manusia? Sebab jin ni memang lebih awal dicipta daripada manusia beribu tahun.
Jin diciptakan oleh Allah Ta'ala dari awal, lebih awal daripada manusia beribu tahun. Kemudian baru diciptakan manusia. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni dia panggil ayat yang berbentuk uslubul qasr. Uslubu qasrin. Uslub qasar ni, uslub qasar ni maksud dia ialah apa yang disebut dalam ayat tu sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya apa? Maknanya aku jadikan jin dan manusia ni untuk beribadat je. Tak ada tujuan lain. Bukan tujuan lain aku jadikan jin dan manusia ni. Untuk suruh bekerja ke, ataupun untuk suruh apa ke, tak ada lah. Aku jadikan jin dan manusia ni semua untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Cuma ibadat tu kena faham dalam mafhum yang luas lah. Tak boleh faham dalam skop yang sempit sehingga kita faham ibadat ni hanya berlega di dalam masjid saja. Tak. Ibadat dengan makna segala perkara yang kita lakukan kerana junjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ke ataupun kita tinggalkan ke atas jalan junjung perintah Allah Taala. Ada yang syariat Allah Taala ni ada yang berbentuk if'al, ada yang berbentuk la taf'al, ada perintah, ada yang berbentuk larang. Banyak dalam Quran Allah Taala suruh. Kemudian banyak juga dalam Quran Allah Ta'ala larang. So semua itu, suruh dan larang itu, bila kita buat kerana junjung perintah Allah Ta'ala, maka dia dikira sebagai ibadah. Sama ada dia berbentuk ibadah, betul-betul ibadah yang kita faham semayang, puasa, zakat dan sebagainya tu ke, ataupun yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ni, keluar bekerja, kemudian pergi belajar, berkahwin, beranak pinak dan sebagainya. Kalau semua tu kita buat atas dasar junjung perintah Allah Ta'ala, maka dia dikira sebagai ibadah. Itulah tujuan Allah Ta'ala jadi. Maknanya nak buat apa pun biar jadi ibadah. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita di sini untuk beribadah, bukan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Nak kahwin, sebab apa nak kahwin ni? Allah Ta'ala perintah supaya kahwin, dan aku sekarang ni nak kahwin sebab apa? Aku berasa tak selamat dah diri aku kalau tak kahwin. Takut terjebak kepada perkara maksiat. Kenapa? Kerana bebas sangat hubungan pada hari ni. Anak lelaki boleh ke mana-mana saja bawa anak dara orang dan sebagainya. Maka aku nak kahwin lah, daripada terjebak dengan perkara maksiat, baik aku kahwin. Itu junjung perintah Allah Ta'ala tu. Takut terjebak kepada benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia ambil jalan untuk berkahwin. Maka tu dipanggil junjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikira sebagai ibadah. Tapi kalau kita buat tu kerana apa? Kerana nak memenuhi keinginan hawa nafsu kita, maka dia tidak dikira sebagai ibadah. Jadi ruang ibadat tu kena faham secara skop yang luas. Baik. Kita bagi laluan azan. Saya nak baca ya, apa ni? Sikit lagi saya baca ya. Jadi kata ulama tafsir berdasarkan kepada ayat ni, maka dia kata al-ibadatu hiyal illatul wahidah. Maknanya ibadatlah satu-satunya tujuan dan matlamat Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ini. Bila kita tahu itulah tujuan Allah Ta'ala buat kita di dunia ni, maka kena pastikan bahawa setiap benda yang kita buat jadi ibadat. Maka nak suruh jadi ibadat, kena tu apa yang Allah Ta'ala suruh lah. Tak boleh memandang-mandang. Manda-manda kita je urus keluarga kita. Ikut rasa kita. Memandai-mandai kita buat apa? Urus negara, urus dunia, urus harta. Sebab apa? Sebab kita berasa kita bijak. Itu tak jadi ibadat lah kalau gitu. Kita memandai-mandai sendiri. Jadi nak suruh jadi ibadat, sebab tujuan kita mari sini nak suruh buat ibadat. Jadi kena ikut yang Tuhan suruh, yang Tuhan ajar. Nak urus dunia dengan cara yang Allah Ta'ala ajar, nak urus negara dengan cara yang Allah Ta'ala ajar, nak urus rumah tangga dengan cara Allah Ta'ala ajar, nak didik anak bini dengan cara yang Allah Ta'ala ajar. Bila berbetulan dengan apa yang Allah Ta'ala ajar, jadi ibadat. Bila jadi ibadat, untung kita. Boleh pahala dipanggil. Bila kita buat ibadat dari sudut fiqh maknanya boleh pahala Allah Ta'ala bagi. Pahala itulah kita naknya bawa ke akhirat nanti.
Mari mana ni pahala banyak-banyak ni? Mungkin duk didik anak dengan cara yang Allah Ta'ala nak. Dengan cara yang Allah Ta'ala ajar. Suruh semayang, suruh itu, suruh buat benda baik, tinggal benda tak baik. Itu jadi ibadat tu belakang. Tapi kalau kita tak ajar anak kita mengenal ibadat, mengenal Tuhan, maknanya kita tak menjurus kepada pendidikan yang berbentuk ibadat. Maka tak ada pahala. Bila tak ada pahala, rugi dan sia-sialah. Sebab dunia ni Allah Ta'ala jadikan untuk kita pakat-pakat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah. Kalau kita nak ambil contoh, percakapan biar jadi ibadah, tengok biar jadi ibadah, memandang biar jadi ibadah. Jangan jadi benda sia-sia. Percakapan biar jadi ibadah, pendengaran biar jadi ibadah. Apa saja yang kita buat, biar jadi ibadah. Sebab tu orang yang bijak dalam dibuat sesuatu, dia niat banyak, dia dapat banyak. Kita niat satu, boleh dapat satu. Kita duduk dalam masjid ni, niat apa? Iktikaf saja, kita dapat satu je lah. Orang lain niat iktikaf lagi, niat nak dengar majlis ilmu lagi, niat nak tunggu sembahyang isyak lagi, niat bertemu nak duduk bersama dengan orang soleh lagi. Orang ni niat dapat 4 pahala. Kita niat iktikaf, boleh pahala. Sebab tu melalui ilmu orang jadi bijak. Orang niat 10 dia niat. Dia bawa anak pergi ke Tasik Titi Wangsa katakanlah. Untuk apa? Main basikal. Mesti orang main basikal sekarang ni. Bawa tu tujuan apa? Untuk mengeratkan silaturahim dengan anak dan isteri. Untuk tengok kebesaran Allah Ta'ala. Untuk mengajar anak-anak berkomunikasi dengan alam. Untuk itu, untuk ini. Sudah 2-3 perkara dah dia niat. Kita naik basikal saja-saja. Apa pun tak boleh kita, apatah lagi tak ikut agama. Bila naik basikal dia mesti kena pakai seluar ketat, mesti kena pakai baju ketat. Tak kira dah agama halal ke tak halal, tak jadi ibadah, sia-sia dipanggil. Sebab dunia ni untuk beribadah, tiba-tiba tak jadi ibadah, padahal boleh jadi ibadah. Tapi kita tak pandai nak bawa apa yang kita buat tu biar jadi ibadah sebagaimana yang Allah Ta'ala nak. Tu kena melalui ilmu. Perlu kepada ilmu. Sebab tu Imam Ghazali kata li ta'lamu, untuk kamu tahu. So tahu itulah isyarat mesti berilmu. Jadi ilmu ni al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni kena belajar. Ilmu ni ghaliknya Allah Ta'ala bagi melalui kasab, melalui usaha dan ikhtiar. Walaupun depan nanti ada cerita tentang orang yang Allah Ta'ala beri ilmu tanpa perlu pada usaha. Nanti dipetik perkataan daripada Hikam Ibnu Atta'illah Sakandari. Baik, saya nak baca. Imam Al-Ghazali menyatakan lagi, memadailah ayat ini menunjukkan kelebihan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan dijadikan dunia dan akhirat adalah untuk mengenal Allah dan beribadat kepadanya. Itu 2 benda penting tu. Depan nanti nak cerita antara ilmu dengan antara ilmu dengan ibadat mana lagi penting pula. Adapun ilmu yang lain daripada ilmu mengenal Allah adalah furu' ataupun ilmu cabang bagi ilmu mengenal Allah. Dan beribadat kepada selain Allah adalah batil lagi sesat. Ketahuilah bahawa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Yang ini nak cerita di antara ilmu dan ibadah. Dua-dua tu benda yang jauharani. Dua-dua tu ibarat seperti permata dah dua-dua tu. Tapi antara dua ni mana yang lebih penting? Ilmu ke ibadat yang lebih penting? Ni dia nak cerita pula. Dia petik lagi kata-kata Imam Al-Ghazali akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.